Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke podcast Apa khabar semua para pendengar kita? Ya, Ustaz Khai tak dengar kita kasi dengar. Apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi. Thank you so much everybody kerana sudi mendengar kami di podcast Oh Ya Ke, and thank you so much for all your submissions of your stories atau tentang benda-benda yang korang ingin kita mempertengahkan lah. InsyaAllah kita akan ketengahkan sama-sama, kita belajar. Saya pun masih belajar. Saya nak banyak belajar daripada Ustaz Khairul Anwar Ji. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum semua. Kita belajar sama-sama insyaAllah dengan semua asatiza yang ada lah. InsyaAllah Abang Jufri ni bagus, Masya Allah. Sejak kebelakangan ni Alhamdulillah lah makin tinggi semangat nak cari ilmu dia. Semoga dikekalkan dia. Makin tinggi semangat untuk mencari ilmu tu, makin banyak dugaannya. Ya, betul Ustaz Khairul. Tapi dengan itu, podcast kali ini dibawakan khas oleh Bipti Design, Interior Design Company. Kalau korang ingin ubah rumah tu, rumah baru, rumah lama, rumah yang dah biasa renovate tu, boleh saja. Dan aku baru perasan abang-abang Bipti ni ada yang sadu-sadu juga. Ketul-ketul lah masalah. Ketul-ketul lah tadi nampak. Yang berketul-ketul lah. Itu kalau dia cuk tu. Make sure payment buat betul-betul tak. Kalau korang ingin buat renovasi dengan mereka, korang boleh dapatkan 5% off. Korang boleh kod BDYK2024 dan korang boleh saja DM dorang lah. So dorang ada dekat Instagram, dorang dekat Facebook. Korang boleh type BIBTYDESIGN dan send in your inquiries. Apa-apa saja boleh saja. Inquiry tu free lah. Korang just tanya je apa yang korang nak tanya ke, rumah baru ke, macam mana ke, flooring apa yang bagus ke, ni semua benda, soalan-soalan ni semua korang tanya je. Just it's a free flow question lah. Okay, tadi kita coverkan tadi bab apa tu, just now Ustaz kata sekarang lebih banyak mencari ilmu. Alhamdulillah, aku feel itu adalah satu rezeki yang Allah berikan. Tapi memang the more ilmu, the more agama yang aku cari, the more from different sources kan. Dugaan dia yang datang tu different lah. Ada macam-macam different. Sekarang ni tu aku punya mental kadang boleh on and off, kadang-kadang boleh macam terganggu-ganggu kadang-kadang. So benda ni is normal lah. Aku experience this before, but aku feel that ini adalah salah satu syaitan punya ways untuk kasih aku pull back sikit lah, lari daripada fokus lah. So kita kadang-kadang bagus untuk dapat sahabat-sahabat seperti Ustaz Khairul. Masya Allah. Okay Ustaz, kita boleh start topik pada hari ni Silakan. Okay. This is daripada salah satu nak rap ke? Tadi kacau orang rap kan? Betul. Okay, ini adalah daripada salah satu pendengar kita lah, yang mereka salam ke this past few weeks ni. I've been listening a lot about nikmat and being bersyukur in everything that Allah Subhanahu Wa Taala have given us. Basalah ke saya ni, hamba Allah nak lebih dari apa yang telah dibagi daripada Sang Pencipta. For example lah, dalam gaji kita ni, kita nak do better in terms of our gaji lah. Nak improve kita punya income. Yes, kita bersyukur kepada nikmat dapat mencari rezeki, dapat stable income. Tetapi are we supposed to stay stagnant in where we are right now? Or is it wrong for me to want more? For example lah, my gaji sekarang ni lepas CPF baru macam 1.8 je. So should we just macam, I understand lah his concern lah. Sebab banyak orang, kadang-kadang kita ni bila dalam kita dah dapat kerja, kita ada, this is rezeki lah, kita should be bersyukur. Tapi salah ke kita nak lebih, Ustaz? Okay, sebelum saya jawab, awak sendiri, do you think kita salah untuk ada sesuatu yang lebih? Pandangan saya daripada orang commoner lah, orang yang bukan ustaz lah kan. Pada saya is okay. Sebab to what I understand, even Rasulullah dulu suka buat business and everything kan. Dia nak orang usaha benda tu. There's no such thing as macam tak salah dalam segi agama tu, tak ada salahnya untuk menjadi kaya. Tak ada salahnya untuk usaha. So you should usaha untuk memperbaikkan lagi your own current lifestyle lah. Sebab tu kita at the end of the day, siapa tak nak rasa hidup senang kan. So it's okay. Yes, betul. Nikmat bersyukur untuk mendapat rezeki, untuk bekerja, untuk ada tenaga untuk bekerja, untuk berfikir, semua adalah bersyukur, betul. Tapi that doesn't mean that we cannot do more to have more. Faham? To me lah. Okay, before I go into details of salah ke kita nak ada yang lebih, number one, saya nak bukan nak puji ke nak angkat tak, tapi saya rasa benda ni harus diketengahkan jugalah. So saya suka kejujuran tadi, Jufri, semoga jujur terus lah.
Kalau bukan cakap bukan, kalau ya cakap biarlah. Sebab tak salah kita jadi vulnerable lah. Itu tadi Jufri cakap saya bukan ustaz. Itu satu perkara yang saya rasa kadang kurang lah. I mean bukanlah perkataan ustaz tu terlalu eksklusif, tak. Tapi kita harus sadarlah. In fact saya pun kadang malu nak dipanggil ustaz. Dulu guru-guru saya semua yang mana mereka belajar daripada kiai-kiai, daripada syekh-syekh, para habaib. Tapi mereka kerjanya bukan ustaz. Tapi mereka ada ilmu agama. Bila dia mengajar, dia akan bilang saya bukan ustaz. Macam tadi sama lah. Saya bukan ustaz, cuma saya kongsi apa guru-guru saya cakap. Yang sedihnya sekarang, zaman sekarang kan kita zaman influencers, zaman orang bercerita. Kadang yang sedihnya semoga kita tak jadi gitulah. Kita menggunakan agama sebagai front yang kita ni ada agenda lain sebenarnya. Sampaikan agama tu diletak sebagai satu perkara yang boleh membuat suatu produk atau servis tu viral. So these are the things yang kalau itu saja niatnya, bertakwalah kepada Allah lah. Tu saya ingatkan kepada diri saya juga. Sama-sama. Sebab kadang kita pun kita buat benda tu tanpa kita sadar, nanti guru-guru tegur. Tu penting ada guru agama. You kalau nak berbual pasal agama boleh, tapi make sure you ada guru agama juga. Sebab apa? Siapa yang nak tegur you kalau you tersilap? Betul. You berbual pasal agama ni bukan sembarangan tau. Bual pasal doktor, orang doktor boleh sound. Bual pasal engineer, orang engineer boleh sound. You berbual pasal agama, tak ada ustaz kat belakang, siapa nak sound you? Betul. So penting. And then right now, nanti yang lagi sedih, kadang you berbual pasal agama, lepas tu orang panggil you ustaz, you boleh senyum aku takut you boleh macam terima kasih. You tak ada macam perasaan macam paisi ke? Malu. Contoh, saya cakap sedikit macam okey lah, awak nampak badan saya. Saya bukan fit, tapi saya berbadan besar. Kemudian saya kasih awak tips-tips pasal kesihatan. Lepas tu awak tengok muka saya, terus awak cakap terima kasih coach. Habis saya macam ada orang macam itu? Takkan tak ada. Ada kan. What do you feel? Wow, macam dia nak kena ukur badan sendiri lah kadang-kadang benda tu. Sebab kadang-kadang macam how to say you have to reflect on your own self lah. Kau sendiri tak practicing satunya. Kau tak tahu kau belajar dari mana. Maybe kau belajar daripada YouTube ke apa, some fitness or influencer yang share. Lepas tu kau ya sangat. Jangan. Tak ada accreditation kan? Tak ada accreditation. Lepas tu bila orang panggil kau coach, kau macam bangga. Macam okay actually kan, lagi semangat kau kongsi. Aku tak boleh. So sekarang dalam bab agama, engkau share benda agama, semua boleh share kebaikan. Tapi bila orang address kau, terima kasih ustaz terima kasih syekh terima kasih, kau boleh macam sama-sama. Sebenarnya dalam kau lagi semangat cerita pasal agama. Kau macam ceritalah pasal agama, cerita pasal kebaikan, tapi tahulah di mana duduk. Betul. Itu yang saya rasa, alhamdulillah, mudah-mudahan awak begitu. Satu hari awak mengaku awak ustaz belum ustaz. Tak nak. Jangan Saya tak nak. Alhamdulillah. Saya nak cari ilmu, memang nanti I already share with you lah. Yeah. I'm taking all these courses tu daripada dengan pergas and everything kan. It's just to kukuhkan lagi the ilmu agama tu dalam hati. The more because there's so many things to learn from, and then macam I feel like macam walaupun kita sampai pergas, sampai ke diploma ke apa pun, I feel like there's tak enough lah ilmu tu, and there's still deeper to go. That's why I ask you there macam won't be any point yang you akan enough lah sebenarnya. Correct. So and then lagi the more I learn, macam like for you aku learn, aku kat sini, kau dah kat sini, macam ilmu agama lah kan. Okay, jangan kira-kira irritating lah. Tapi bila aku belajar, kau pun continue belajar pun. Kau tak pernah stop belajar apa. Semua macam gitu. So aku always rendahkan diri, sebab aku always remember macam, that's why aku always share with you. Even until now I always see Ustaz Faz as someone yang macam he's the first person that teach me, and aku akan remember that forever, yang dia adalah orang yang ajar aku so many things. Dia pun ada ajar aku. Is it? Dia ajar aku bab tahnik aku ingat lagi. Masya Allah. Bab cukur rambut anak ni semua, dia yang antaranya lah. Dia Ustaz Tam pun ajar aku. Kira dua-dua ajar aku. And aku always appreciate lah, alhamdulillah. Even though kadang tak dapat aku nak luahkan, tapi apa yang diorang ajar, semoga Allah gantikan dengan kebaikan lah. InsyaAllah. Amin. Okay. So panjang kita melalut. Tak apa, biasa. Tapi ini penting untuk orang luar yang tahu, kalau you bukan dalam bidang tu, it's okay untuk mengaku bukan bidang tu. Itu bukan satu perasaan yang menjatuhkan, tak. Malah itu adalah satu maruah yang kira you manusia yang berprinsip. Betul. You tahu where you duduk.
Macam orang cakap dengan saya, Ustaz boleh cerita bab hadis, boleh cerita bab tafsir yang dalam-dalam, yang deep-deep. Saya minta maaf, saya tak mahir bab ni, awak kena cari asatiza lain. Dia kena mengakulah. Itulah namanya bermaruah dan berprinsip lah. Correct. Kadang-kadang benda tu boleh jadi salah tafsiran kepada orang-orang awam. Yes. Macam kita panggil dia ni Ustaz. Habis dia ni pun syok sendiri. Dia rasa diri dia ustaz kan. Macam macam aku dia jumpa juga orang seperti ini kan. Ustaz boleh tak saya macam gini. Lepas tu masalahnya nanti orang-orang yang lain yang cakap tu dengar-dengar dia ni ustaz, and dia pun agree and declare diri dia ustaz. Nanti bila tanya benda, kalau dia ajar benda tu salah, kan jadi terbelok tempat lain. But they will argue, dia kata ustaz kalau kat negeri Arab, ustaz tu nama dia sir, namanya encik. Sekarang kita kat negeri mana? Yeah. I mean these are the things yang dia banter. Maksud saya tu simple. Maksud bila jangan diakui sebagai ustaz tu, bukannya saya nak larang sangat nak kaup semua sendiri. That is not the idea. The idea is you nak jadi ustaz, you nak jadi apa-apa, tapi ukur baju di badan sendiri. Itu sahajalah. Semoga Allah izinkan saya juga untuk berlaku begitulah. Sebab kadang kalau kita lebih sudu dari kuah, hancur. Lebih sudu dari kuah That's a new one for me peribahasa lebih sudu daripada kuah. Wah, bagus. Kalau mata kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan duga. Betul. Lagi. Dah habis. Okay, so in the terms of whether boleh tak you dapat ataupun you earn for more daripada apa yang you ada. Number one, you are earning something. Secara maknanya adalah you nak dapat duit untuk keberlangsungan hidup, correct? So you nak earn macam mana, you kena tahu mana yang cukup untuk you. Dan itulah yang you earn. Kemudian you rasa kalau you boleh buat lebih, alhamdulillah. Tapi satu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tu bermula dengan intention. Kalaulah pertama niat awak untuk dapat lebih, untuk membantu orang yang susah, untuk menyedekahkan harta awak di jalan Allah, dan bismillah, silakan. Tapi kalau awak niat untuk menyimpan dan mengumpul harta yang banyak, to amass wealth and to collect it, lepas tu enjoy with it, itu yang satu persoalan tu. You nak enjoy in what sense? You nak enjoy kat dunia macam mana? Apa maksud enjoyment to you? Itu yang satu soalan yang ditanya kepada you. In fact dalam Quran pun Allah ada beri peringatan. Alhaakumut takathur. Allah tanya, ataupun Allah cakap, verily you akan tengok yang ramai orang suka menyimpan harta. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Sampailah zurtumul maqabir, you pergi ziarah. Ataupun mereka menziarahi kubur. Jadi ulama kata yang menziarahi kubur ni, badan you diantar ke kubur atau you ziarah kubur. Dia dua je. Kalau sebelum you pergi kubur, maknanya badan you diantar ke kubur, you lah badan you bawa ke kubur. Sama ada you hidup, you ziarah kubur, you ingat Allah, ataupun nanti bila you mati baru you sadar yang Dan ada hadis Nabi SAW yang manusia ni dia takkan puas. You dapat makna dalam hadis ni, you dapat satu gunung emas, you nak nombor dua. Dua gunung emas. Dia cakap tak apa Juf, contohlah, tak apa Juf, aku nak lagi ni, nombor dua ni. Habis kau pun cakap, ya ke? Aku pun cakap, taklah, ni dua, aku stop. What do you think? Dapat dua, nak tiga. Then bila akan stop? Betul. Bila akan stop? Bila kita mati lah. Bila gunung bukan emas lagi, gunung pasir kat mulut. Tu lah mati kat dalam. Itu yang takkan nak tunggu sampai macam itu. Betul. Itu sebab para ulama bilang berjaga-jaga. Kalaulah you nak ambil duit yang banyak ataupun harta yang banyak, boleh, tapi perhatikan. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab, dia pernah beri pesanan kepada kita lah, ataupun kepada umatnya. Dia kata dia tak takut kepada orang yang miskin, tapi dia takut orang yang boros dalam membelanjakan hartanya. Atau mafhum pemahamannya, maknanya kita kalau tak ada harta, kalau tak ada ini, memang betul kita tak boleh nak spend, tapi dia pun tutup pintu-pintu yang kalau kita boleh terspend dalam perkara yang salah. Daripada kita ada harta yang banyak, awalnya katanya nak untuk jalan Islam, tapi rupa-rupanya bila ada harta banyak, you lalai. So benarlah kata Ustaz almarhum Dr. Harundin, bersedekahlah sehingga kamu kaya. Jangan tunggu kaya baru kamu sedekah. Ya, itu Ustaz Ahmad Dari pun cakap dengan aku juga, sama-sama. Dia kata pasal orang tanya dia berapa banyak kita nak kena sedekah. So Ustaz Ahmad Dari cakap jangan bersedekah menunggu kaya, bersedekahlah sampai jadi kaya.
Kan. InsyaAllah. Sebab I think yang ustaz-ustaz yang cakap is your habit actually. Kalau you belum train you punya habit daripada tak ada ni untuk memberi, what makes you think bila you dah ada you akan memberi? Betul. Dan nanti orang akan argue, ustaz, saya tak ada apa-apa macam mana nak beri? Saya dah ada lah baru memberi. Jangan tipulah. You tak ada yang banyak, you ada yang sikit, tu sikit pun boleh memberi. Dalam $10, $1 pun boleh kasih. At least lah. Kalau busuk-busuk letak, you ada $1, 10 sen pun boleh bagi kan. I mean according to your level lah. At least bagilah. Tapi kalau you tak train yourself, you macam nanti lah. Rasa-rasa bila you ada duit nanti, Tak kasih. habis. Takut habis. Makin hilang. Makin hilang. Na'udzubillah. Saya pun takut. Saya cakap gini, actually hati saya bergetar. Sebab duit ni actually jahat juga tau. Betul. Dia kalau dah masuk dalam hati, dia punya web tu kalau dah melekat, you nak tahu macam mana sakit tak sakit, you try tu derma lah. Kalau misal katalah dulu you selalu derma $5, ni untuk sendi-sendi, jangan tengok orang para pendengar di rumah, di bas dan di kerja. You nak tahu hati you terikat dengan duit ke tak? Bila you bagi, you sakit, you bagi je. You jangan tunggu. Lagi sakit lagi bagi lah. Lagi sakit lagi bagi. Tapi make sure lah jangan sampai you punya awal asas tu you tak buat. Contoh you ada $10. You tahu you perlu $2. Ada $8 extra pun. Tapi nak bagi $8 semua mesti sakit meh. Betul. Selalu you bagi $2, nanti $6. Tak apalah nanti nak buat ni, tak apalah nanti nak buat tu. Kan? Don't. I think this is one thing yang di-sharekan. Okay, so far one of the kawan-kawan aku yang Alhamdulillah lah rezeki dia murah, insyaAllah Allah lindungi dia lah, Sufi Rashid. Oh Masya Allah. Dia kata habit dia seperti ini. Setiap kali kita pergi masjid, kita always have this habit of tengok wallet, apa note paling kecil aku ada nak sedekah kan. Dia kata tu kan, it's a very bad habit. So dia tukar benda tu, dia dah akan ambil daripada bag dia, dia akan grab apa yang keluar itu dia masuk. So dia pernah keluarkan satu bag tu, dia terkeluarkan satu stash yang dia kasih semua. Pasal dia memang dia niat sekarang seperti itu. So memang kira kan, okay, ini rezeki yang masuk dalam masjid kan, apa yang keluar dari tangan aku ni, inilah aku akan memberi. Kalau terkeluar tu $1,000 lah, dia nampak benda tu and dia kasih. Dia kata kau nak kena have that habit. Jadi kau dah tak ada have that macam attachment. Tadi kau cakap the web of money into our hearts. Pasal dia dah keluarkan tu, dan dia kau tak boleh pull back lah. And tu rasa-rasa ada sakitnya tau tu. Dan bila you bagi macam tadi kan, banyak gitu sakit, ketahuilah itu bagus. Sakit tu adalah obat untuk hati you yang dah lama mungkin pedih. Betul. Okay, di sana I want to ask you, kita belok sikit on the part itu kuda. So okay, bila kita ada duit, dan kita ada duit, let's kita ada gaji lah kan, ada macam ada lumayan sikit lah. But nanti kita nak spend, nanti orang kata, oh nanti Allah tanya lah. Kau pun tak jawab. Aku beli, okay, let's say kita dah dapat duit. Okay, let's say aku daripada sekarang bawa Honda, aku nak tukar Ducati lah. Nak tukar. Tapi boleh tak aku beli? Tapi aku dah hard work, aku simpan, memang dah lama aku nak beli. Nanti orang kata macam, oh kau tu nanti Allah akan soal kau tau, kau beli Ducati, apa kau nak jawab? Macam mana tu? Macam adakah salah untuk aku nak rasa masa aku dah hard work pun aku nak untuk rasa ada, atau macam adakah aku actually tak boleh lah rasa macam itu lah. Aku nak kena actually duit tu patutnya aku still nak kena bawa Honda je, aku nak kena sedekah the rest. How is it? You boleh tengok ni benda dari dua sudut. Sudut yang pertama, yang cakap tu bukan dia. Yang cakap Allah yang izinkan cakap, mana Allah nak beri peringatan pada engkau juga. Satu masa Allah sendiri akan tanya direct, which is if you have the right answer, Alhamdulillah. But if you have not, then you kena think about it lah. Mana kau dah tak nampak orang kat depan. Faham? Mana orang kat depan tanya kau kan, ni kau nak jawab apa dengan Tuhan? Lalu kau terfikir, ya Allah, adakah ini message untuk aku yang daripadamu yang ingin menegur aku? Kemungkinan ini yang aku doa. Ya Allah, betul ke keputusan aku nak tukar daripada Honda pergi kepada Ducati? Contohnya lah. Lalu engkau beri jawapan menerusi orang-orang yang kau datangkan bercakap denganku. Ya Allah, sesungguhnya aku nak beli Ducati, aku terasa sangat. Aku minta maaf kalau aku melampau. Tapi ya Allah, engkau saja yang tahu. Dan kau beli, kau ensure ada a certain period tu yang dah rasa dah tanpa ada rasa kesombongan dalam hati. Faham. Itu yang kita takut tu dalam hati. Maknanya kadang orang luar datang untuk cakap about your harta, kalau you tengok it as a hate speech,
then you akan all the way gitu, you takkan Negatif. improve. Tapi kalau you nampak kemungkinan dia datang ni nak mengingatkan, dan terima kasihlah kerana mengingatkan agar aku luruskan niat aku kenapa nak beli Ducati kalau perlu. Kalau tak perlu aku terfikir balik, mungkin aku nak beli Ducati saja-saja suka-suka. Sedangkan aku boleh guna benda lain. Aku memang tak nak rasa pun. Cuma entah macam best Macam gitu je tau. You tak ada kehendak yang dalam. Then you akan buat recycle lagi you punya fikiran. Tapi kalau you tengok benda tu sebagai orang ni datang dia hater apa, then you akan stay gitulah. So at the end of the day, you yang receive kan, ketahuilah apa saja yang masuk kat dalam telinga, apa saja yang masuk kat dalam mata, apa saja yang terlintas kat fikiran, kalau you sadar, itulah message Tuhan kepada you. Correct. Aku always feel that way. Macam message daripada orang-orang, percakapan. Kadang-kadang macam everything. Aku see everything yang pertemuan tu orang, tu message aku nampak aku, atau macam video-video yang aku pass by, macam adakah Allah nak ketegur aku, atau macam certain tu page-page dalam Al-Quran, baca macam ni apa ni, macam is this a warning bagi aku. Betul. Macam so kadang-kadang benda tu is memang Allah macam pada aku kan, because penggerakan kita semua daripada Allah, mata kita daripada Allah, apa yang kita fikir ada je kita boleh nampak. Macam let's say, macam just now you said lah, orang boleh je tegur kau tapi kau tak receive. Kau tak receive benda tu, kau tak faham benda tu. Macam actually memang teguran tu ada betul. Maybe taklah sampai kau tak boleh spend benda tu, cuma Allah nak kau warning sign you can buy, tapi takut you overdone it. Tapi be careful. Yes. Be careful. In fact dalam perkara ni kan, tadi yang aku bilang kau, aku tengah cari satu hadis ni, dia daripada Imam Al-Baihaqi lah. Kata Nabi SAW, tuba liman amsakal fadla min lisani, liman amsakal aku ulang lagi. Tak apa. Terbelit-belit pula. Dah bagi. Tuba liman amsakal fadla min lisani wa anfaqal fadla min mali. Berbahagialah orang yang menahan kelebihan dari lidahnya. Maknanya dia ada so many things to cakap, tapi dia reserve, dia control. Dan membelanjakan kelebihan dari hartanya. Maknanya contoh dia ada kelebihan, dia boleh belanja untuk dirinya dan tak salah, tapi dia tahan. Apa tahan ni digunakan? Untuk dijalankan di jalan Allah dan untuk memperhatikan dirinya. So dia tahan lidah daripada cakap lebih untuk dia praktis, dan dia tahan untuk dia tengok dalam lidahnya, dan juga hartanya dia tahan daripada spending more. Sebenarnya contohlah you nampak macam dia beli Ducati, tapi sebenarnya dia boleh beli apa motor paling mahal? Wow, maybe H2R, maybe. Maybe dia boleh beli H2R 3, letaklah kemampuan dia. Tapi dia rasa tak apa, aku just nak rasa sportnya. So aku try beli Ducati lah. So dia spend lesser than what actually he mampu tau. And then they live within the means. Cuman orang yang biasa nampak gitulah. Dan dia tak pernah rasa sedap pun dengan benda tu. Dia cuma rasa, dia tak pernah rasa sombong, tapi dia enjoy, dia rasa terima kasih ya Allah kasih nikmat ni. Dan fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan apakah dengan nikmat-nikmat Tuhan kamu, maka express lah, maka gunakanlah tanda syukur pada Allah. Dulu Juf, aku go through satu video klip ni lah, yang tadi aku ceritakan kau kan, seorang ulama ni yang mana diceritakan keadaan dirinya, namanya Imam Abu Hasan Asyadzili. Dia ni zaman dia akan pakai baju yang paling mahal, makan yang paling mahal, dan dia akan pakai kenderaan yang paling bagus. Waktu tu kira macam unta ataupun kuda lah. Unta merah. Tak tahu kalau apa lah. Tapi kira high end lah, kira paling sui lah. Lepas tu dia pakai sekali, ada satu anak murid dia nampak, question dia, wahai Tuan Syekh, engkau ajar kami tentang zuhud, kenapa engkau buat perkara-perkara gini? Lalu dia punya cara jawab tu, dia bukan nak lawan anak murid dia cuma bilang, apakah engkau mengharamkan perhiasan-perhiasan yang telah Allah izinkan? Apakah engkau mengharamkan sesuatu yang telah Allah menghalalkan? Yang penting benda yang kita buat ni, dia tak masuk kat dalam hati. Kita buat ni semua tanda syukur, ya Allah terima kasih. Macam kau dapat rezeki, kau akan pakai pakaian yang cantik, ya Allah terima kasih, tanda syukur pada Allah. Itu saja. Tapi juga engkau pun tak pakai dengan pakaian yang kesombongan. Contoh kau pakai, lepas tu kau tengok orang yang biasa-biasa, salah pakai baju murah. Masa budak ni. You tak question. Dia jadi terbalik juga. Kalau you, let's say you tak mampu yang pakai yang mahal, habis you pakai pakaian yang murah, lepas tu you rasa bangga dengan pakaian murah, pun sama juga. Kira ada orang macam,
Aku tak macam orang yang kaya-kaya bazir duit. Aku pakai sederhana. Tapi kau sombong. Kau sombong dengan kesederhanaan kau. Faham. Itu yang kadang orang tak nampak tau. Orang nampak kalau kaya je sombong. Kalau hebat je sombong. Kalau cantik je sombong. Habis you yang Allah tak bagi kurniaan tu, you sombong. You tak sadar ke? Betul. Lagi teruk tak lagi teruk, kira macam you just fikir je how can you Be sombong. not realize pun kan. You be sombong dengan you punya macam nak cakap kurniaan tu tak ada, lalu you boleh sombong dengan perkara tu. Macam mana you nak patah balik kat Tuhan? Itu yang satu question mark yang I always ask myself. Macam, am I sombong dengan kain aku? Aku sombong kan dengan pakaian aku yang sederhana? Ke aku jalan, aku akan tengok orang lain yang pakai cantik-cantik, pakai elok-elok. At least aku pakai sederhana. Aku tak menunjuk-nunjuk macam orang sebelah. Itu pun sombong ke? Betul. Itu bukan sombong ke? Guru aku tegur, aku share lah dengan para pendengar. Last week aku jumpa guru aku. Terus kau tahu apa dia cakap dengan aku tak? Cakap, Ustaz, dia gitu lah. Ustaz, tengok je selalu pakai kain pelikat aja ni. Bila nak pakai seluar? Cakap gitu, normal kan. Terus aku cakap dengan dia, aku cakap tak ada lah. Aku tak cakap aku lah. Cakap, saya. Ana. Tak Ana hantar lah. Hantar punya. Saya punya seluar ni ketat. Jadi saya kena pakai kain. Kalau tak, banyak dah tak muat. Dia cakap, iya ke? Cakap, pakailah macam biasa. Pakai t-shirt, pakai seluar biasa. Lalu dakwah lah. Masuk dengan masyarakat. Kenapa? Takut orang kutuk ke? Takut orang kata awak bukan ustaz ke? Aku punya jantung bergetar lah bro. Aku dengar Last week. Just last week. Dia cakap, aku rasa bukan last week pun lah. Few days ago aku rasa during the weekdays lah. Aku dengar aku macam, tapi hati aku dah memberontak lah. Pasal firstly aku pakai kain dan baju ni sebab aku selesa, number one. Number two, sebab memang seluar tak muat. Tu memang reason aku. Tapi bila aku duduk fikir balik, pernah terlintas kat dalam ni tau. Macam at least aku stand out At least tak ada orang pakai macam aku At least aku pernah terasa, tapi aku buang sendiri. Cuma benda tu pernah jentik lah. Jadi bila guru aku tegur, kenapa aku affected? Maknanya ada something tak settle. Betul. So jadi aku dengar, ya Allah, apakah aku sombong dengan pemakaian ni? Kata ini sunnah Nabi, kata ini pemakaian yang sederhana, tapi aku berbangga dengan pakaian gini. Bukankah pakaian kalau yang aku bangga ni akan masukkan aku dalam neraka? Aku tu, ya Allah, aku jadi takut lah. Aku macam kalau betul lah apa yang aku buat selama ni, aku sangka baca sunnah, aku rasa macam ni, tapi sebenarnya aku tertipu dengan amalanku sendiri. Kat mana aku nak jawab dengan Tuhan? Tu yang aku macam, aku takut lah. Betul lah. But then bagus lah. To me, dapat jentikan seperti itu is something yang because especially this is something yang benda yang hari-hari kau buat. And benda-benda yang hari-hari kita buat yang benda yang paling seram lah. Seperti macam I think this, kalau nak relatekan to me balik tu is kita cakap pasal solat 5 waktu. Orang tanya aku macam mana kau boleh solat 5 waktu benda tu biasa kan. Macam kita buat benda tu macam kita normal. Tapi kadang-kadang benda tu boleh jadi macam aku sombong apa? Macam boleh lah, apa yang susah sangat? Tak susah lah kan. Walaupun benda tu is actually betul kita cakap macam tak, it can be done. Cuma kadang-kadang cara kita cakap tu macam, adakah aku sombong dengan aku punya ibadah sendiri? Orang tengah struggle to get the 5 waktu. And bila orang tanya aku cakap boleh lah, tak susah lah in that sense lah. Pasal relate back to your story tu, sebab benda tu adalah benda-benda seharian kita yang kita bikin. Kita ingat tak jatuh bro dalam sombong, tapi sebenarnya tengah sombong ni. Betul. Itu something yang kita boleh ponder lah, and a reminder. Thank you so much Ustaz for sharing that story. That is something. Apa yang serius sangat? Tak apa, jangan risau. It's okay. Kita boleh tutup tirai pada hari ini. Jangan risau. Sorry It's okay. Thank you so much everybody kerana sudi mendengar kami di podcast Oyuka. Kita harap today's episode is very insightful though. Aku actually appreciate this episode itself, tentang nikmat, tentang bersyukur lah actually dengan apa yang ada, dan jangan bersombong diri lah. Aku rasa aku should do a recap every time at the end of the episode lah. Anyways, episode kali ini dibawakan khas oleh
Bipsy Design, Interior Design Company. Kalau korang ingin mengubah rumah anda, nak tukar rumah, nak renovate ke dapur ke apa-apa, boleh saja DM mereka di Bipsy Design, BIBTYDESIGN, dan kod BDYK2024 untuk mendapat 5% diskaun. Ingat renovasi, ingat Bipsy. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.